أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، حديثا وقديما، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الطاهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. Kata Nabi SAW, Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Kata Nabi Muhammad SAW, bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi akan orang yang lebih muda, dan bukan daripada golongan kami orang yang tidak menghormati akan orang yang lebih tua. Maka yang saya muliakan, Tuan Haji Rahim selaku pengurusi majlis kita pada malam ini, selaku tulang belakang yang menghidupkan surau kita ini, yang menjadi leader dalam setiap program yang dijalankan di surau ini. Tidak dilupakan juga kepada ayahanda dan bonda saya serta kaum keluarga yang berada bersama. Juga yang saya hormati Tuan Zam Media Masjid Zahir yang sentiasa sedia berkhidmat untuk menyampaikan maklumat kepada umat, terutama di negeri Kedah ini. Seterusnya, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah sama-sama kita menyeru dan berkempen untuk sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala telah memilih kita. Allah Taala telah menjemput kita untuk berada di dalam rumahnya. Allah Taala telah memilih kita untuk sentiasa berada di dalam keadaan taat kepadanya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tak perintahkan kepada kita untuk kita menghitung segala kenikmatan yang Allah Taala berikan selepas daripada mana kita keluar daripada rahim ibu kita hingga ke hari ini. Tapi Allah Ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita sentiasa bersyukur dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini bersesuaian dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ada sedikit kemewahan. Maka cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyakkan infak, dengan memperbanyakkan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kurniakan kenikmatan ilmu kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengajarkan akan ilmu pengetahuan yang kita perolehi, dengan menyampaikan maklumat. Sebagai seorang ayah, kita bersyukur sebagai seorang ayah, lalu kita mengajarkan anak kita membaca suratul Fatihah, kita mengajarkan anak kita membaca Al-Quran dan sebagainya. Tak semestinya mengajar anak dalam bahagian agama saja. Sebagai contoh, kita pandai matematik, kita bersyukur akan nikmat ilmu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita tersebut, maka kita ajarilah anak-anak kita dengan ilmu yang kita ada. Maka itulah cara-cara ataupun salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita bersyukur ini kita berada di dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum fashkuruli. Allah Ta'ala sebut kepada kita, kalian ingat kepadaku, nescaya aku akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku. Bahkan dengan bersyukur ini akan menjemput keredaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjemput dengan kesyukuran yang kita lafazkan ini, menjemput
keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru an yardahu lakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan keredaanku kepada kalian. Esok ni di hari kiamat Allah Taala akan tanyakan kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, kalian telah dapat apa yang kalian inginkan dalam syurga ini, wa jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakinatan tayyibah. Dalam syurga ini ada sungai yang mengalir dan tempat tinggal yang baik. Wa ridwanum minallahi akbar. Rupa-rupanya ada benda yang lagi besar daripada syurga, itulah redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ketika mana Allah Taala bertanyakan kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, apa lagi yang kalian inginkan? Maka ahli syurga akan menjawab, ridhaka, keredaanmu ya Allah. Berikanlah kami redhamu kepada kami ya Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Ta'ala telah memilih kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Ada orang waktu-waktu macam ni masih lagi duk berjalan di pasar malam. Ada orang waktu-waktu macam ni masih lagi duk order makan di kedai makan. Nah, ada orang masih lagi duk main, baru sudah main futsal pada waktu-waktu yang macam ni. Tapi kita Allah Ta'ala pilih untuk berada dan menunaikan ibadah, bahkan duduk pula di dalam majlis ilmu. Anak kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmah sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersusah payah untuk datang ke dalam majlis-majlis ilmu, tak kira lelaki, tak kira wanita, tak kira muda, tak kira tua, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Ta'ala akan menggantikan kelelahan dia dalam menuntut ilmu. Allah Ta'ala akan menggantikan kepenatan dia dalam menuntut ilmu dengan mempermudahkan ia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW sebut lagi, innal malaika la tad'u ajnihatahum ridha li talibil ilmi. Ketika mana kita melangkah masuk ke dalam majlis ilmu, para malaikat akan menerbangkan sayapnya. Para malaikat akan membentangkan sayapnya, memberi keredaan kepada para penuntut ilmu. Bahkan ketika mana kita melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, para malaikat akan mendoakan kepada kita 3 perkara. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, kau rahmatilah si fulan ini. Ya Allah, kau ampunilah dosa fulan ini. Ya Allah, kau terimalah taubat si fulan ini. Ketika mana kita melangkahkan kaki masuk ke dalam masjid, berbondong-bondong rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di dalam majlis ilmu. Kerana apa? Kerana kata Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, guru kepada Al-Imam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, anda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika mana kita menyebut akan orang-orang yang salih, ketika mana kita menyebut akan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka turun rahmat pada tempat itu. Bahkan pada malam ini kita akan bercerita, kita akan memuliakan, iaitu seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita sambut Maulid pada hari ini? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan datang pada hari ini dalam keadaan untuk menyambut Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Kerana cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuatkan diri kita terangsang kepada majlis-majlis yang menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuatkan jiwa kita terangsang untuk hadir ke dalam majlis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita semua yang ada pada hari ini, kita berada di dalam keadaan kehausan. Para sahabat Nabi, mereka dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi, mereka bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lihat sendiri pengorbanan dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak pernah melihat baginda. Kita tidak pernah berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana ingin kita meluahkan perasaan rindu kita itu? Bagaimana kita ingin menyirnakan rasa cinta itu?
dengan menghadiri majlis-majlis yang mengagungkan, yang menyebutkan, yang menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sambut Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ini dalam rangka kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun." Orang-orang yang beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan majlis-majlis sebegini, kita telah masuk dalam golongan yang wa'azzaruhu, yang memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam majlis-majlis sebegini ada menyebut tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak mencintai, bagaimana kita tidak merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikala nanti semua nabi-nabi nafsi-nafsi. Di hari akhirat nanti dalam keadaan huru-hara, masing-masing serabut kepala, pi jumpa nabi nu, pi jumpa nabi ni, masing-masing nabi akan cakap nafsi-nafsi. Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati, ummati, umatku, umatku. Bagaimana kita tidak mencintai, bagaimana kita tidak merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita tak menyambut hari Maulidur Rasul, sedangkan Nabi Muhammad ini adalah bayi yang lahir dalam keadaan berkhatan. Bayi yang lahir dalam keadaan dia memuji Allah Subhanahu wa taala, yang kelahirannya dipancarkan cahaya daripada tubuh badannya hingga menyinari 14 tiang menara yang tinggi di kota Syam. Bagaimana kita tidak menyambut Maulidur Rasul, menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia lahir terpadam api majusi yang sudah 1000 tahun tidak pernah terpadam. Sudah pasti baby ini, bayi ini adalah bayi yang khusus, bayi yang ada keistimewaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Sayyidatina Aisyah, "Ya Aisyah, aku telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosamu, hai Aisyah. Untuk mengampunkan dosa zahir, dosa batin, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Semuanya Nabi minta untuk diampunkan dosa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha." Apabila Sayyidatina Aisyah mendengar, seronoknya Sayyidatina Aisyah ini, hampir-hampir dia terlompat kerana gembira, kerana seronok dengan doa yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kamu seronok ke wahai Aisyah? Seronok ke?" "Ya Rasulullah, macam mana aku tak seronok? Macam mana aku tak seronok? Kerana orang yang mendoakan aku ini, Rasulullah yang mendoakanku ini, doanya tidak ada halangan. Doanya pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, demi Allah wahai Aisyah, inilah doa yang aku baca pada tiap-tiap malam untuk umatku." Demi Allah, tiap-tiap malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada umat-umat dia untuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak mencintai, bagaimana kita tidak merindui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan ingat pada peristiwa Taif, ketika mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk untuk berdakwah di Taif. Apa yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mereka membuat satu lorong kiri dan kanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di antara kiri dan kanan. Azan isyak ke terus? Terus. Nabi berjalan di antara kepungan kiri dan kanan yang dibuat oleh kaum Taif itu, lalu ditolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kiri menolak Nabi ke kanan, yang kanan menolak Nabi ke kiri, terhuyung-hayang kiri dan kanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang muda remaja diupah untuk membaling batu dan kayu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
berdarah tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengalir darah pada tubuh badan yang suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi keluar ke pinggir Taif. Nabi bersandar di sebuah pokok. Turun malaikat, wahai Muhammad, aku menunggu isyarat daripadamu untuk aku ratakan kaum Taif. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan. Bahkan Nabi SAW mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kau ampunilah kaumku. Bahkan Nabi telah diseksa, Nabi telah dihina, Nabi telah diherdik. Bahkan Nabi pula mendoakan dan dinisbahkan kepada dirinya, kaumku. Menunjukkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW, kasihnya Nabi Muhammad SAW, sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Kita tanya balik diri kita, siapakah idola kita? Siapakah idola anak-anak kita? Adakah nama Muhammad bin Abdullah mekar dalam hati anak-anak kita? Adakah nama Muhammad bin Abdullah tumbuh segar di dalam jiwa kita? Tanya anak-anak kita. Anak-anak kita sekarang ni duk sibuk pasal orang yang tak kenal dia pun. Duk ambil tahu pasal orang yang tak ambil tahu pasal dia pun, tapi pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin dilupai oleh generasi-generasi yang akan datang. Maka di sinilah peranan Maulidur Rasul. Kita menyambut bulan Maulidur Rasul supaya apa? Supaya dapat memperingati orang-orang yang lalai akan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita dapat memperingatkan lagi orang-orang akan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberi rahmat kepada seluruh alam sehingga ke hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengambil kesempatan untuk kita introspeksi diri kita. Kita cek balik diri kita, adakah keseluruhan kehidupan yang kita jalani pada hari ini adakah seragam, adakah senada dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak azali lagi kita telah berjanji dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitulah berbuat baik sesama manusia, berkasih sayang sesama manusia, mencintai sesama manusia kerana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dua orang ataupun dua sahabat yang mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, yang saling mencintai untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, di antara golongan yang akan mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Tuan, Allah Taala sebutkan kepada kita, hari ini kita tengok matahari berjalan pada orbitnya. La syamsu tajri li mustaqarril laha, tapi sampai satu masa idza samaa'un fatarat, ketika langit terbelah. Wa idzal kawakibu intatharat, ketika bulan dan bintang-bintang dan planet-planet, planet Zuhrah, planet Pluto, planet Marikh, bumi dan sebagainya berantakan dan bertemu di antara satu sama lain seperti mana rantai mutiara yang terputus talinya. Wa idzal biharu fujjirat, dan ketika lautan diletupkan. Ketika ini kita dapat lihat air masin dan air tawar tidak bertemu. Kenapa? Bainahuma barzakhul la yabghiyan, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita. Maka kita dapat menikmati air yang kita minum pada hari ini. Tapi ketika wa idzal biharu fujjirat, bercampur air masin dan air tawar, pada ketika itu mana kita nak minum air tawar ni? Wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika yang berada di perkuburan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tahun 1, tahun 1000, tahun 2000, 2019, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullun jami'un ladaina muhdharun, semuanya akan hadir di depan Allah Subhanahu wa taala untuk dipertanggungjawabkan. Dan pada masa itu berlakunya huru-hara, berlakunya kekalutan. Di manakah tempat kita ingin berteduh dan bernaung melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala iaitulah dua orang yang bersahabat
kerana Allah Subhanahu wa taala. Saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Uthman bin Affan berwajah tampan dan berkulit putih, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah. Sayyidina Bilal bin Rabah berkulit hitam. Sayyidina Bilal bin Rabah ni asal daripada Afrika sana, ada 2 color je. Hitam sekali. Hamba sahaya tapi boleh bersahabat dengan Sayyidina Uthman bin Affan. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula kita di sini ada kejiranan. Kita ada komuniti. Maka perliharalah komuniti kita ini. Sayangilah setiap orang, sayangilah setiap jiran-jiran kita. Karena itulah janji kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersempena dengan bulan Maulidur Rasul ini, kita tengok balik. Karena Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang terbaik. Sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai pemerintah dalam memerintah kerajaan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Bahkan apa yang Nabi perkatakan kepada kita bukan daripada hawa nafsu Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kita mengambil kesempatan dengan memperbanyakkan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW sebutkan kepada kita, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi asyarah. Barang siapa yang berselawat 1 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala puji, Allah Taala beri rahmat kepada dia 10 kali ganda. Wa huttat bihi 10 qati'at. Wa huttat anhu 10 khati'at. Bukan saja dipuji, diberikan rahmat 10 kali ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan pula 10 kesalahan dia. Ni dengan 1 selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rufi'at lahu 10 darajat. Kemudian diangkat pula maqam dia, diangkat pula level dia ke 10 tingkatan lagi. Ni kelebihan untuk kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malu siapa kita? Hatta Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab ini Allah Ta'ala tujukan kepada orang-orang yang beriman. Kita cek balik diri kita. Hari ini kita selawat tak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tak selawat hari itu, tak ada iman kita. Hari itu kalau kita tak selawat kepada Nabi Muhammad, tak ada iman kita. Itu pun untung kalau kita semayang sehari 5 waktu. Karena dalam sembahyang kita ada selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dengan orang yang tak sembahyang? Macam mana pemuda-pemuda kita yang di luar sana yang tak pernah sembahyang? Tuan-tuan, bahkan disebut oleh para ulama, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni penawar, ubat yang paling mujarab ketika mana kita dihentak dengan fitnah akhir zaman pada hari ini. Idza kunta fi dhaiqin aw fi faqrin aw fi maradin fa'kthiru fi salati ala Muhammad. Jika kalian berada dalam keadaan fakir miskin, kesempitan, berada dalam kesakitan, maka perbanyakkanlah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberkatan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan bukakan jalan, Allah Taala akan bukakan pintu kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian katakan kalian cintakan Allah Subhanahu wa taala, fattabi'u, maka ikutlah Nabi Muhammad, jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum, diampunkan, dicucikan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Baik, pada malam ini kita ingin mengambil kesempatan untuk mengulang kaji. Dan kita nak tengok balik detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat ayah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah bin Abdul Muttalib merupakan anak yang paling bongsu daripada Abdul Muttalib, dan beliau adalah anak yang paling baik, anak yang paling berbakti, dan anak yang paling disayangi berbanding dengan saudara-saudaranya Haris, Abu Lahab, Ghaidaq, Dirar, Abbas dan sebagainya. Abdullah, ayah kepada Nabi Muhammad SAW ini adalah anak yang paling dikasihi, anak yang paling disayangi Abdul Muttalib. Lalu ketika sampai masa umur untuk dikahwinkan, maka Abdul Muttalib telah ada pilihan hatinya untuk anak kesayangannya, iaitu Aminah binti Wahab, merupakan wanita yang menjadi ikon dan idola wanita-wanita pada ketika itu, yang mulia dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pada hari yang dijanjikan, Abdul Muttalib dan Abdullah ingin pergi meminang dan bernikah dengan Aminah. Lalu mereka pun tawaf Kaabah, dan dalam perjalanan ingin meneruskan perjalanan untuk pergi meminang Aminah. Abdullah ditahan oleh seorang wanita. Abdullah ditahan oleh seorang wanita, dan wanita tersebut mengatakan kepada Abdullah, "Ya Abdullah, ankihni bika." Wahai Abdullah, kahwinilah aku, kawinlah dengan aku. Kata Abdullah, "Ana ma'a abi." Ayah aku ada pilihan hatinya, aku bersama dengan ayah aku. Lalu diteruskan perjalanan Abdullah dan Abdul Muttalib untuk pergi meminang ibu Nabi Muhammad SAW, iaitu Aminah binti Wahab. Maka berkahwinlah Abdullah dan Aminah pada ketika itu, dan pada masa yang sama juga Abdul Muttalib berkahwin dengan adik pakcik Aminah yang bernama Hala. Lalu lahirlah Sayyidina Hamzah, yang pakcik Nabi Muhammad SAW, yang sebaya dengan Nabi Muhammad SAW. Maka menjadi adat budaya orang Arab duduk di rumah mertua beberapa hari, kemudian pulang ke Mekah. Kemudian Abdullah pun pulang ke Mekah. Dalam ketika mana dia telah sampai di Mekah, maka Abdullah berjumpa kembali dengan wanita yang mengajaknya untuk berkahwin. Tapi perempuan tadi dia diam je. Dia tak bertanyakan kepada Abdullah. Tak ajak kahwin pula. Awal-awal itu bukan main ajak kahwin, kali ini tak ajak kahwin pula. Lalu Abdullah pun bertanya kepada wanita tadi, "Wahai wanita, kenapa kali ini hang tak ajak aku kahwin? Pasal apa?" Kata wanita tadi, "Hari itu aku nampak cahaya pada wajahmu, wahai Abdullah, dan hari ini aku sudah tidak nampak cahaya pada wajahmu, dan cahaya itu telah berpindah kepada perempuan ini, iaitu Aminah." Tuan-tuan faham tak saya cerita apa? Cahaya apa ni? Abdullah, cahaya apa ni? Dia pun tak tahu perempuan ni tersebut cahaya pindah kat kawan ni. Dia pun tak tahu. Tapi timbul persoalan, siapakah wanita misteri tadi? Siapakah wanita misteri tadi? Wanita misteri tadi adalah Ruqayyah binti Naufal, adik Waraqah bin Naufal. Tuan-tuan ingat Waraqah bin Naufal? Kita forward kepada 40 tahun yang akan datang pada peristiwa yang saya ceritakan hari ini, ketika mana Nabi Muhammad SAW menyingkirkan diri daripada kekalutan, mengasingkan diri daripada kejahilan masyarakat Mekah pada ketika itu, lalu duduk berpindah di Gua Hira, menyendiri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu turunlah malaikat Jibril dengan rupa parasnya yang sebenar, memberikan wahyu yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dipendekkan cerita, selepas peristiwa Nabi Muhammad berjumpa dengan malaikat Jibril pada peristiwa Iqra ma'ana biqari'in, Iqra dan sebagainya, berlarilah Nabi Muhammad SAW ke rumahnya dalam keadaan zammiluni. Nabi SAW beritahu kat Siti Khadijah, selimutkan aku. Selepas keadaan dah tenang, Sayyidatina Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan sepupunya, iaitu Waraqah bin Naufal. Satu orang yang memahami, satu orang yang mengetahui akan kandungan kitab-kitab Taurat dan Injil, yang di antara orang-orang yang alim pada ketika itu. Dan Ruqayyah binti Naufal ini adalah adik kepada Waraqah bin Naufal tadi. Ruqayyah ini
Dia kenal Nabi SAW. Bukan setakat dia kenal Nabi itu, tapi dia kenal siapa bapa Nabi, siapa bakal ibu Nabi Muhammad SAW, dan dia mengharapkan, dia mengandungkan cahaya tersebut. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengandungkan cahaya tersebut adalah Sayyidatina Aminah binti Wahab. Ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu takdir Allah Subhanahu wa taala ketika mana Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan di dalam kandungan ibunya, lalu pergilah ayahnya Sayyidina Abdullah berniaga di Syam. Karena memang menjadi kebiasaan masyarakat Arab ketika itu pergi berniaga li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Memang menjadi kebiasaan mereka, pada musim sejuk mereka akan ke Yaman, pada musim panas mereka akan ke Syam. Jadi ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah ini pergi berniaga di Syam, tinggalkan istri dan kandungan. Kemudian setelah dia menziarahi keluarganya di sana, dalam perjalanan pulang ke Mekah, ayah baginda Nabi SAW jatuh sakit dan meninggal dunia ketika dalam perjalanan. Ketika mana berusia 25 tahun dan meninggalkan 5 ekor kambing dan 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing dan seorang hamba yang bernama Ummu Aiman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa ayah Nabi Muhammad SAW seorang yang bertanggung jawab dan seorang yang berjaya. Pada usia 25 tahun sudah memiliki beberapa binatang ternakan. Dan hasil tinggalan tersebut diberikan kepada isterinya, iaitu Aminah. Ini orang yang berjaya, orang yang bertanggung jawab. Maka tinggallah Aminah dengan kandungannya yang berusia 2 bulan. Nabi Muhammad SAW berada di dalam kandungan ketika itu. Maka pada ketika itu Sayyidatina Aminah, dia menceritakan pengalaman dia mengandungkan Nabi Muhammad SAW. Dia menceritakan dia tidak merasakan seperti mana wanita-wanita lain mengandung. Dia tidak merasakan seperti mana wanita lain rasa ketika mengandung. Nak duk kiri tak boleh, duk kanan tak boleh, bangun pagi wek muntah dan sebagainya, berlaku alahan dan sebagainya. Tapi Aminah tidak merasakan sedemikian. Bahkan langsung tidak ada kesakitan ketika mana dia mengandungkan Nabi Muhammad SAW. Pada satu malam Sayyidatina Aminah bermimpi. Ada satu suara yang sebutkan kepada dia, yang cakapkan kepada dia, "Ya Aminah, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah." Wahai Aminah, sesungguhnya engkau sedang mengandungkan ketua bagi umat ini. Fa idza wada'ti ila al-ard wa'idhuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Ketika mana engkau melahirkan dia, mohonlah pertolongan daripada Tuhan yang Esa, daripada orang-orang yang dengki dengan baby ini. Wasamihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan namakanlah ia dengan nama Muhammad. Maka ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala pada 12 Rabiul Awal. Pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 ataupun 22 April 570 Masihi, 40 tahun selepas pemerintahan Raja Kisra Anushirwan, 55 hari selepas tentera Abrahah menyerang Kaabah, 600 tahun setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit. Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit dan tidak wafat. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum barrufi'a ilaihi. Maka Nabi Muhammad SAW lahir pada 12 Rabiul Awal bersamaan dengan 20 ataupun 22 April 570 Masihi, 40 tahun selepas pemerintahan Raja Kisra Anushirwan, 55 hari selepas Abrahah menyerang Kaabah, 600 tahun selepas diangkat Nabi Isa alaihi salam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, Sayyidatina Aminah melahirkan baginda Nabi Muhammad SAW di rumah Abdul Muttalib. Dan bidan pada malam itu adalah Ummu Syifa, yaitu Ummu Abdurrahman bin Auf, ibu kepada Abdurrahman bin Auf. Dan ketika mana dia melahirkan, Nabi SAW keluar daripada rahim ibunya, perkara pertama yang Nabi Muhammad SAW lakukan adalah bersin. Nabi bersin dan Nabi mengucapkan Alhamdulillah. Kemudian semena-mena tak tahu siapa sebut,
yarhamukallahu ya Muhammad. Ada satu suara yang menjawab bersih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yarhamuka ya Muhammad. Pelik ke? Pelik tak? Ha? Nabi SAW lahir-lahir ucap Alhamdulillah. Pelik ke? Macam pelik ya tuan-tuan? Tak pelik. Nak pelik pasal apa? Nabi Isa AS pun bercakap ketika lahir. Ketika mana orang kampung mengejar Maryam. Qala ya ukhta Harun, ma kana abuki amra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, anak siapa hang pegang ni? Hang ni wanita tak senonoh, ayah hang orang baik, ibu hang orang baik. Mana laki hang? Anak siapa hang pegang ni? Maryam diam. Allah Ta'ala isyaratkan kepada Maryam untuk diam. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada Sayyidatina Maryam, fa asyarat ilaih, menunjukkan kepada Nabi Isa alaihi salam, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana budak bayi ini yang baru lahir boleh berkata-kata dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Qala inni Abdullah, kata Nabi Isa alaihi salam, qala inni Abdullah ataniyal kitabi wa ja'alani nabiyya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan aku diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Taala jadikan aku nabi. Pelik tang mana? Ada orang kata kalau Nabi Muhammad SAW bercakap pada hari kelahirannya, beriman dah Abu Jahal. Confirm beriman Abu Jahal. Ni Nabi Isa bercakap, orang beriman tak? Tak beriman pun. Bahkan Nabi SAW menunjukkan kepada Abu Jahal mukjizat yang paling terhebat. Ketika itu apa dia? Nabi SAW membelah bulan. Nabi belah bulan. Abu Jahal kata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, hang kata hang Nabi kan? Belah bulan tengok. Nabi kata, okey, nak tengok? Boleh? No problem. Nabi belah. Nabi belah bulan, Nabi syak, ke kanan sikit, ke kiri sikit. Kata Abu Jahal, aku tak percaya. Kita tunggu esok, rombongan yang masuk ke Mekah, mereka nampak tak? Kata bulan terbelah. Tuh. Tak percaya lagi. Tak sampai esok, tak sampai nak tanya rombongan berlari masuk ke dalam Mekah. Hampa nampak tak semalam bulan terbelah? Hampa nampak tak semalam bulan terbelah? Tak dan tanya lagi. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, sekarang aku percaya bahawa engkau adalah seorang ahli sihir yang paling hebat. Kenapa? Karena Abu Jahal kurang ajar dengan Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan tengok sejarah, kita tengok dalam peristiwa sejarah sirah Nabi Musa alaihi salam. Ketika mana Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan bapa angkatnya iaitu Firaun, Firaun panggil semua ahli sihirnya dan menjanjikan kepada ahli sihirnya, wahai ahli-ahli sihirku, jika kalian dapat mengalahkan Musa, aku akan lantik kalian sebagai penolong kananku. Ni Firaun kata apa? Ana rabbukumul a'la. Ni Tuhan offer ni jadi orang kanan dia. Aku ni Tuhan, kata Firaun. Ana rabbukumul a'la. Kalau kalian berjaya mengalahkan Musa, ni jadi orang kanan aku. Siapa tak mau jadi orang kanan Tuhan? Kata ahli sihir kepada Musa, wahai Musa, hang nak baling dulu ke? Kami baling dulu. Kata Nabi Musa alaihi salam, bal antum mulqun. Kalian baling dulu. Maka dibaling, dicampakkan tali-tali lalu bertukar menjadi ular. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa alaihi salam lempak tongkat bertukar menjadi ular yang sangat besar, makan semua ulang-ulang. Ahli sihir tadi, apa ahli sihir tadi buat? Semuanya tunduk kepada Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Sedangkan mukjizat itu hanya dilihat oleh golongan-golongan yang ada dalam istana Nabi Musa, hanya ada dalam istana Firaun sahaja. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad seluruh dunia melihat. Jadi para ulama buat kajian. Para ulama cek balik. Sebab apa? Kuncinya ada pada adab. Dengan adab yang ditunjukkan oleh ahli sihir tadi, membuka menjadi asbab kepada hidayah mereka. Tak mana adabnya? Mereka tanya dulu Nabi Musa, hangkah kami baling dulu. Itulah adab. Budi pekerti. Kita kalau ada PhD tapi tak kerti beradab, berlagak, sombong, orang takkan kata kita orang yang baik. Tapi kalau kita ni tak ada apa, tapi kita ni satu orang yang sangat beradab, sangat menghormati akan orang yang lebih tua, sangat menyayangi akan orang yang lebih muda, orang akan kata dia ni orang yang baik. Karena adab memisahkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Tak mana tadi? Baik. Nabi Isa. Betul. Nabi Isa lahir, kemudian bercakap. Tak pelik. Kalau Nabi SAW mengucapkan Alhamdulillah pada ketika saat kelahirannya, tak pelik. Lalu, datuk baginda Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib, sangat gembira dengan kelahiran cucu lelaki daripada anak yang paling dia sayangi. Lalu dibawalah Nabi Muhammad SAW ke dalam Kaabah. Lalu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Abdul Muttalib untuk mengalunkan sebuah syair yang berbunyi, Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwada Rahmani, Alhamdulillahi alladhi atani hadzal ghulam at-tayyib wal ardani. Tuan-tuan tahu kan lagu ni, syik ni? Bisa dengar kan? Ada dalam memori kita bukan? Bila kita menyanyi, semua rasa nak terikut-ikut. Sebab benar ni ada dalam memori kita. Kenapa? Sedangkan syair ini telah dialunkan ribuan tahun yang dulu. Tapi masih hingga kini kekal. Masih hingga kini masih tertanam dalam memori kita. Kenapa? Allah Ta'ala dah jamin dah. Wa rafa'na laka dhikrak. Kami akan tinggikan, kami akan angkatkan sebutan namamu wahai Muhammad. Waktu kalau kita dengar qasidah, kita dengar syair-syair memuji Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan rasa jemu. Bahkan kita makin bertambah rasa cinta. Makin bertambah rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu Abdul Muttalib menamakan Nabi Muhammad dengan nama Muhammad yang terpuji. Maka pada ketika itu nama Muhammad ini tidak familiar. Nama Muhammad ni tak familiar. Apa barang pun nama yang terpuji lembut-lembut. Tak. Orang Arab ketika ini nama anak-anak semua keras. Nama Sakhar, batu. Ni mak panggil batu, Maizat. Supaya apa? Supaya jiwa tu keras dan tahan lasak. Nama Jahaz, dongki betina. Kerana apa? Kerana dongki betina dan dongki jantan, dongki betina lagi rajin. Maka diletak nama Jahaz. Diletakkan nama Rimau, Fahad dan sebagainya. Menunjukkan apa? Nak bagi kekuatan, tahan lasak pada namanya. Tapi tiba-tiba, nama Muhammad yang terpuji, skemanya. Tapi ketika ini, golongan Yahudi yang banyak menamakan anak-anak mereka dengan nama Muhammad. Ataupun dalam bahasa Ibraninya berbunyi Periklite. Betul? Kerana apa? Kerana golongan Yahudi, dia orang buat kajian. Siapakah Rasul ataupun Nabi yang terakhir? Dalam kitab-kitab mereka menyebut, Nabi yang terakhir akan bernama Ahmad ataupun Muhammad. Mudah-mudahan ada rezeki, anak mereka jadi Nabi. Kenapa? Kerana Yahudi merasakan mereka adalah bangsa yang terbaik. Semasa kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, keadaan di kota Mekah rileks, tenang. Rileks, tenang, tak ada apa. Abu Lahab dia punya seronok dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW ni, sehingga dia membebaskan hambanya yang bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Itulah ibu susuan Nabi yang pertama. Dia punya seronok ni, dia bebaskan hamba dia. Tetapi di luar daripada Mekah, berlakunya satu kekalutan, yang berlakunya satu kekecohan, iaitu 500 km daripada Mekah, iaitu di Yathrib, di Madinah. Ketika itu di Madinah, ramai golongan-golongan Yahudi. Karena golongan Yahudi ini, mereka ada buat kajian, dan mereka menunggu-nunggu kehadiran Nabi akhir zaman. Dalam kajian mereka mengatakan apa? Nabi akhir zaman nanti akan berpindah, akan duduk di satu tempat, ila ardin zu hijaratin sud, satu tempat yang ada batu-batu hitam dan banyak pokok tamar. Mereka pergi ke Yaman, bukan kat sini. Pergi tempat ni, bukan kat sini. Sampai di Yathrib di Madinah, confirm Nabi akhir zaman akan duduk di sini dan memerintah di sini. Orang Yahudi, mereka buat kajian. Jadi pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, orang-orang Yahudi di Madinah ni
Tidak tak lena. Keluh gesah gelisah. Baring kanan tak kena, baring kiri pun tak kena. Kerana apa? Tiba-tiba keluar satu orang. Naik di tempat yang tinggi. Ya ma'syaral Yahud. Ya ma'syaral Yahud. Wahai orang-orang Yahudi berkumpul. Unzuru ila sama. Unzuru ila sama. Lihatlah pada langit. Al-laylah. Tala'al najmu Ahmadul ladzi wulida bih. Dah lahir dah Nabi akhir zaman. Dah lahir dah Nabi akhir zaman. Orang Yahudi berkumpul. Cek mana-mana rumah yang ada wanita yang sedang mengandung. Cek tengok bersalin tak lagi. Beranak tak lagi. Ketuk pintu rumah. Tuk. Salin tak lagi. Perempuan ke laki. Perempuan. Kami nak laki. Pergi rumah kawan ni pula ketuk-ketuk pintu. Salin tak lagi. Laki ke perempuan? Perempuan. Kami nak laki. Sehinggalah terbit fajar pada malam tersebut. Tidak ada pun bayi lelaki yang hadir di Madinah. Yang lahir di Madinah. Subhanallah. Maka kata Yahudi. Confirm. Nabi akhir zaman telah terlepas daripada tangan kita. Sebab itulah orang Yahudi sangat dengki dan berdendam dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena track record menunjukkan kebanyakan nabi-nabi lahir daripada Bani Israel. Yaqub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, sampailah Nabi Isa, semuanya lahir daripada Bani Israel. Sebab tu kaum Yahudi confident, confirm Nabi akhir zaman akan lahir daripada golongan mereka, tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi akhir zaman lahir daripada keturunan Nabi Ismail alaihi salam, berketurunan Arab. Orang Arab ni buat tak tahu ya, orang Arab tak ambil pot pun pasal ni. Relax yang malam tu. Tan Sri Abu Lahab duduk lepak kat luar tu, dia isap shisha. Tak tahu apa pasal apa. Dah lama dah orang Arab ini tidak ada nabi. Kali yang terakhir tu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ismail, Ishak, Yaqub, sampailah Isa, menunjukkan semuanya Bani Israel. Maka dengan sebab itulah orang Yahudi sangat berdendam dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Raja Rom, iaitu Hercules, laqad zahara malikul qitan, telah lahir Raja bersunat. Ni kata Maharaja Rom. Dengan bintang yang dia tengok, terror tuan-tuan. Dia tengok bintang tu, dia dah tahu ini bintang Rasulullah SAW. Telah lahir Raja bersunat. Rom. Hercules. Bukan Hercules The Rock berlakon tu. Ni Maharaja waktu ni. Dalam cerita tu The Rock ni dia pahlawannya. Orang reka. Ni Maharaja Rom. Dan dia pun membenarkan Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dia takut takhta dia. Karena dia takut dia punya jawatan akan hilang. Karena dia ada seorang kawan yang bernama Peter ataupun Pedri, mana-mana Pedri, pernah mengakui kebenaran agama Islam dan kawannya itu disiat hidup-hidup oleh golongan Kristian. Ni terorisme yang pertama. Maka dengan sebab itulah dia takut untuk melepaskan takhta dia. Dia pernah test. Dia pernah naik dari satu tempat yang tinggi. Dia katakan kepada rakyatnya dan pederi-pederinya, macam mana kalau kita kata agama Muhammad atau agama Islam itu agama yang benar? Ni semua orang yang dengar ni semua duk ketuk ni. Duk ketuk tongkat. Berdegung. Marah. Kata Hercules, sabar. Aku test saja. Kalau lagu ni lah gayanya, iman hampa. Padahal dia takut. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, miskin. Tahu kebenaran, tapi tidak mengikut akan kebenaran. Bahkan Raja Rom ini, dia menyimpan gambar-gambar Rasul-Rasul. Ketika mana Nabi Adam AS meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan gambar-gambar lukisan para anbiya. Ketika mana Nabi SAW menghantar dua orang sahabatnya untuk pergi berjumpa dengan Raja Rom, Hercules pada ketika itu, dua orang je Nabi hantar. Hercules hantar satu batalion tentera diketuai oleh general, kita kata Troy. Troy ni ada cerita dulu, pahlawan waktu tu. Kata sahabat Nabi, "Tak, aku kan nak jumpa dengan hang. Aku nak jumpa dengan raja hang." Berani. Ni satu batalion main hantar.
lawan dengan dua orang. Kata sahabat Nabi, dah aku tak mau jumpa hang. Aku nak jumpa hang punya mahar raja. Dipendekkan cerita, dijemput masuk ke dalam, Hercules bawa dalam satu bilik. Dalam bilik itu ada 25 pintu. Buka satu persatu. Buka pintu yang pertama, ada satu kotak. Dalam kotak tu ada kain baldu. Lalu ditunjukkan kepada dua orang sahabat. Kenal tak siapa? Para sahabat tak kenal. Kata Hercules, inilah Nabi Adam AS. Buka kotak yang kedua, tak kenal. Buka kotak yang seterusnya. Seterusnya, hingga kotak yang kelima, buka-buka, menangis dua orang sahabat tadi. Kerana apa? Kerana itu adalah lukisan wajah Nabi Muhammad SAW. Para sahabat menangis, dua orang sahabat tadi menangis kerana rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah 2 bulan tidak berjumpa dengan Nabi kerana dihantar untuk mengembara di Rom. Kata Raja Rom tadi, saja aku letak kotak yang ke-25 ini di tempat yang kelima, nak test tengok betulkah hampa ini utusan Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam itu golongan-golongan Yahudi merasakan terlepas sudah Nabi akhir zaman daripada genggaman mereka. Kita balik ke Mekah. Boleh lagi? Boleh lagi? Sana okey? Kita kembali ke Mekah. Pada malam itu suasana tenang dan sebagainya. Dan menjadi kebiasaan golongan Arab, mereka akan menghantar anak-anak mereka ini kepada kabilah Sa'ad ataupun kabilah Sa'adiyah untuk disusukan bayi-bayi mereka di kawasan luar bandar. Kerana apa? Kerana supaya anak-anak tadi tak manja, tahan lasak dan percakapan Arab mereka fluent dan terhindar daripada wabak-wabak penyakit. Lalu kabilah-kabilah Sa'adiyah ni pun turunlah ke Mekah untuk mengambil tenda bayi-bayi yang akan disusukan. Kerana mereka mendapat upah dan bayaran daripada bayi-bayi yang akan disusukan. Nak dijadikan cerita. Kawan-kawan Halimatus Sa'diyah telah pergi turun ke Mekah beberapa hari lebih awal. Berbanding dengan Halimatus Sa'diyah. Semua sini kenal nama Halimatus Sa'diyah. Allah Ta'ala tengok Allah Ta'ala nak simpan Nabi kat dia. Allah Ta'ala nak bagi rezeki dekat dia. Pada ketika itu, kawasan kabilah Sa'ad ini berlakunya kemarau yang teruk. Binatang-binatang ternakan semuanya kurus kering. Tanaman-tanaman tidak menjadi subur. Dan hatta mereka sendiri pun, susu badan mereka sendiri pun kering. Tapi pakat ramai-ramai juga turun ke Mekah untuk mencari bayi-bayi untuk disusukan. Maka mereka pun pergilah ke Mekah untuk mencari bayi. Ketuk-ketuk pintu rumah. Rumah ni ada baby dah, ada, boleh kami tengok? Boleh. Ayahnya kerja apa? Ayahnya doktor. Wow. Kenapa? Kena mendapat lumayan. Mendapat upah. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Rumah ni ada baby dah, ada, boleh kami tengok? Silakan. Ayahnya kerja apa? Engineer. Wow. Dapat upah. Maka masing-masing telah mendapatkan bayi masing-masing. Sampailah Halimatus Sa'diyah ke kota Mekah. Kak Limah, baru sampai ke? Baru sampai ni. Habis dah baby semua kami ambil. Tapi adalah satu rumah tu, tapi dia yatim piatu. Kalau nak tengok, pilah. Kata kawan-kawan. Contoh. Macam cari khusyuk semua. Saya bagi contoh supaya mudah faham. Supaya nampak cerita tu. Tapi Halimatus Sa'diyah ni, dia takkan rasa puas. Dia mesti juga nak bawa balik seorang baby ke kampung untuk disusukan. Lalu dia pun pergilah ke rumah Nabi Muhammad SAW. Dia tengok Nabi Muhammad SAW, ayahnya kerja apa? Ayahnya telah meninggal dunia. Wanita-wanita daripada kabilah Sa'diyah yang masuk, mereka pegang Nabi, tengok Nabi, letak balik. Pegang Nabi, tengok balik, letak balik. Tapi Halimatus Sa'diyah, ketika mana dia memegang Nabi Muhammad SAW, spontan Allah Ta'ala campakkan rasa kasih, Allah Ta'ala campakkan rasa cinta dan sayang di dalam hati dia. Ni tengok Allah Ta'ala nak bagi Nabi kepada Halimatus Sa'diyah. Ketika mana Nabi SAW menangis di pangkuan dia, tiba-tiba Halimatus Sa'diyah merasakan berlakunya satu proses susu secara besar-besaran di dadanya. Pam. Berlaku proses
pemprosesan susu secara besar-besaran. Terkejut Halimah, dia habaq kat laki dia Abu Kabsyah. Semalam tak order pun Syekli. Hari ni setelah dia pegang Nabi Muhammad SAW, dia merasakan susunya mencurah-curah. Lalu ada riwayat mengatakan Halimatus Sa'diyah meletakkan Nabi Muhammad SAW di dada kirinya. Tak buka mulut Nabi. Nabi tak mau minum melalui kiri, dan diletakkan Nabi di belah kanan, baru Nabi Muhammad SAW minum. Ni Rasulullah SAW. Daripada lahir sehingga wafatnya Nabi Muhammad SAW, kredibilitinya tidak jatuh. Daripada dia lahir daripada bayi, Nabi Muhammad SAW dijadikan hebat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan kita. Kita ni waktu sekolah lu siapa tak kenal? Siapa pun tak kenal. Leweh, mandok, duduk belakang kelas. Tapi bila-bila tiba-tiba mai besar, kredibiliti kita naik ketika mana kita bekerja. Orang kenal kita. Satu kampung, satu negeri kenal kita tu orang besar. Waktu sekolah dulu, dia ni siapa dia? Tak pernah join, tak pernah berkawan dengan orang. Ada juga orang, waktu zaman sekolah, cerdik. Pelajar pintar. Tapi bila mai besar, rupa-rupanya kaki penipu. Kencing kawan ni, tipu kawan ni. Kredibiliti jatuh. Tapi Nabi Muhammad SAW, daripada dia lahir, sampailah ke akhir riwayatnya, semuanya hebat-hebat belaka. Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi-Nabi ni, memang Allah Ta'ala ciptakan begitu. Allah Ta'ala jadikan begitu. Nabi Ibrahim AS, tumbesarannya, ketika mana Nabi Ibrahim berumur seminggu, dia punya tubuh badan seperti sebulan. Ketika mana umurnya sebulan, tubuh badannya seperti sudah setahun. Maka tak ada perkara yang pelik berlaku. Biasa. Nabi, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana Halimah meletakkan Nabi Muhammad SAW di dada kanannya, maka Nabi SAW minum sehingga kenyang, dan anak Halimah yang baru dilahirkan juga ketika itu dapat minum sehingga kenyang. Dan tiba-tiba keldainya yang kurus kering bertukar menjadi kuda Zoro. Kedai juga, cuma bertenaga, cuma lebih power. Ada turbo, ada enjin V8. Maka pulanglah Halimatus Sa'diyah, pulang ke rumahnya, lalu bahkan dapat pula mengejar rombongan-rombongan daripada kabilah Sa'ad yang telah balik lebih awal. Ni punya kemah, dia punya keldai, dia punya unta ni ligan balik ni, potong. Sampai mereka tegur Kak Limah, oi, baru beli kat Mekah ke? Dah keldai tadi. Sampai teratur Allah Ta'ala memberikan keberkatan kepada Halimah. Halimah kata, demi Allah, aku merasakan ada keberkatan pada bayi ini. Maka ketika sampai di rumah, Halimatus Sa'diyah terkejut melihat kawasan rumahnya. Dulu yang kemarau kering kontang, tiba-tiba subur menghijau. Kambing-kambingnya penuh susu. Tak berhenti-henti, kembung semua, bengkak-bengkak. Sehingga kan kawan-kawan Halimah, orang kampung, dia kata apa? Noh, bawa kambing, ikut kambing Halimah. Tengok dia pergi makan rumput subsidi tak mana, gemuk sangat. Kambing Halimah saja yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tinggallah Nabi Muhammad SAW bersama dengan Halimatus Sa'diyah ketika mana Nabi sampai umur 4 tahun. Nabi umur 4 tahun, maka berlakulah satu peristiwa, iaitu Nabi SAW dibelah dadanya oleh malaikat. Ketika itu Nabi SAW tengah duduk main-main dengan kawan-kawan, dengan saudara-saudara susuan dia. Tiba-tiba ada 2 orang malaikat datang, salah seorangnya Jibril. Inikah orangnya? Ya, ini orangnya. Lalu dia ambil Nabi Muhammad SAW, dibaringkan fasyaqqa sadrahu, dan dibelah dada Nabi Muhammad SAW, dikorek-korek dan dibasuh, korek-korek dibasuh, dan jantung Nabi SAW dibasuh dengan air Zamzam. Kata Jibril, ini pembendahan untuk membuang lintasan-lintasan syaitan. Maka berlarilah saudara-saudara Nabi Muhammad SAW. Ibu, adik mat kena kidnap, adik mat kena kidnap. Gelabahlah
Abu Kabsyah, Halimatus Sa'dah dan suaminya lalu pergi mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mabika ya Muhammad, mabika ya Muhammad. Dia tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muntaqian launuhu, pucat wajahnya. Wahai Muhammad, pasal apa Muhammad? Pasal apa? Nabi Muhammad walaupun ketika itu baru berumur 4 tahun, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam petah berbicara. Nabi cerita kepada ibu angkatnya, ibu susuan dan ayahnya. Tadi ada 2 orang mai. Dia ambil mat, dia ambil saya, dia letak, dia baringkan, kemudian dibelahkan dada, dia korek-korek, basuh-basuh buang, korek-korek, basuh-basuh buang. Ambil betul ambil betul dah lah, insurans pun tak ada. Lalu Halimatus Sa'diah yang merasakan risau akan takut-takut kejadian yang sama akan berlaku, lalu dibawalah pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunya, iaitu Aminah. Halimah nak jaga Nabi sampai Nabi besar. Paling tidak pun sampai SPM. Tapi dia takut peristiwa-peristiwa macam ni berlaku, jadi dia hantar balik kepada ibunya Aminah. Kata Aminah, Kak Limah, sungguh kau nak hantar ni? Betul kau nak hantar ni? Kau ada apa-apa yang berlaku? Kau ada apa-apa yang jadi? Tak ada apa saja rasanya sampai masa aku hantar dia balik. Kata Aminah, tahukah engkau ketika mana aku melahirkan dia, terpancar cahaya daripada kemaluanku menyinari tiang-tiang menara yang tinggi di Syam. Kata Kak Limah, sungguhlah baru-baru ni ada orang mai belah dada je, cuci-cuci dadanya, korek-korek, cuci-cuci. Jadi saya pun risau, jadi saya hantar baliklah kepada Kak Aminah. Tak apalah, tinggallah Nabi Muhammad SAW bersama dengan ibunya selama 2 tahun. Ketika mana Nabi SAW berumur 6 tahun, Nabi ikut ibunya pergi menziarahi pusara ayahnya. Dalam perjalanan, ibunya Nabi Muhammad SAW pula jatuh sakit dan meninggal dunia di antara Mekah dan Madinah. 6 tahun Nabi SAW sudah menjadi yatim piatu. Lalu Nabi SAW dijaga dan dipelihara dan ditatang dengan penuh kasih dan sayang oleh datuknya, iaitu Abdul Muttalib, sehinggalah umur baginda sampai 8 tahun. Lalu ketika baginda berumur 8 tahun, meninggal pula datuk kesayangan yang dicintai, iaitu Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sempat mewasiatkan kepada anaknya, iaitu Abu Talib, saudara kepada ayah Nabi Muhammad SAW, untuk menjaga Nabi Muhammad SAW. Bahkan dijaganya Nabi Muhammad SAW ini melebihi sayangnya daripada anak-anaknya yang lain. Dia sayang Nabi Muhammad SAW ni lebih lagi daripada anak-anak dia yang lain. Satu hari Abu Talib ini dia nak pergi berniaga di Syam. Anak-anak ni nak ikut lah, ayah nak ikut. Adik Abu Talib kata, tak usah dia ikut lah, budak-budak ni orang nak jalan jauh ni, susah. Apa duduk di rumah jaga mak? Tiba-tiba tanya Muhammad nak ikut ke? Nak? Jom kita pergi. Tu. Macam itulah Abu Talib punya sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Dibawanya Nabi Muhammad SAW, lalu ditinggal anak-anaknya sendiri. Maka dalam perjalanan pergi menuju ke Syam, di sana ada satu expo. Orang-orang semua berkumpul, berniaga di sana, ada expo. Kemudian ada syarahan sikit lah daripada paderi-paderi di sana. Kemudian kata paderi, dia kumpulkan semua para peniaga. Dia kata, betulkah semua dah berkumpul? Betulkah semua dah ada kat sini? Betul, semua dah ada kat sini. Dia kata, tak, masih lagi ada yang tercicir. Kata Abu Talib, adalah seorang budak aku bawa dengan dia. Takkan nak bawa dia sekali kot, dia budak-budak. Okey, bawa dia sekali, aku nak tengok. Bawa dia sekali, aku nak tengok. Kemudian Abu Talib membawalah Nabi Muhammad SAW duduk di dalam expo tersebut. Kata paderi tadi, tahukah engkau siapakah budak ini? Aku nak hang bawa balik dia ke Mekah dengan segera sebelum orang Yahudi nampak dia dan bunuh dia. Hang tak tahukah dalam perjalanan daripada Mekah nak ke sini, semua batu dan pokok-pokok tunduk dan sujud kepada budak ini. Bawa balik dia ke Mekah dengan cepat. Bawa balik dia ke Mekah
dengan segera. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW tinggallah dengan Abu Talib sehinggalah Nabi Muhammad SAW menginjak dewasa dan menjadi seorang Rasul. Maka di sini pada malam ini kita nak fokus hanya pada peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kalau nak cerita pasal sirah Nabi Muhammad ni tak cukup. Encik Rahim bagi saya sampai pukul 9 je. Itu pun dah lebih berapa minit. Saya okey kalau tuan-tuan bagi saya 5 jam pun tak ada masalah. 5 jam pun tak larat lah. Jadi pun telan straight seal. Esok saya balik ke Selangor, saya dah kuliah juga di sana. Malam esok. Jadi mungkin mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti pada peristiwa tadi, mudah-mudahan ada di kesempatan yang lain dapat pula kita bersambung berkenaan dengan sirah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika mana kita mendengar kisah-kisah ini, ia bukan saja kita syok dengar, tapi ia menguatkan jiwa kita. Dia menguatkan jiwa kita. Sebab tu dalam Al-Quran ada suratul Qasas, surah-surah cerita. Karena cerita-cerita ini akan menguatkan diri kita dan menjadikan penyucian kepada hati kita. Karena itulah sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita buka kitab baca sejarah turun rahmat daripada Allah Ta'ala. Macam kita sebut awal tadi, inna dzikrus salihin tanzilur rahmah. Ketika mana kita menyebut tentang orang-orang yang soleh, turun rahmat. Apatah lagi kita menyebut tentang manusia yang paling agung, manusia yang paling mulia, iaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita semua yang ada ini adalah umat-umat ataupun umat-umat akhir zaman yang paling teragung, yang akan memegang panji-panji kebesaran insan teragung, iaitu Nabi Muhammad SAW di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam ini menjadi bukti dan saksi akan kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan benang kapet surau pada malam ini menjadi saksi bahawa ya Allah, si fulan ini hadir pada majlis memuliakan kekasihmu Rasulullah SAW, maka rahmatilah dia. Si fulan ini telah hadir dalam majlis yang menkisahkan tentang Nabi Muhammad SAW, maka kau rahmatilah dia. Karena pada hari itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan dikunci lidah-lidah kita dan tangan dan kaki kita akan menjadi saksi di depan Allah Subhanahu wa taala di atas segala perkara yang kita lakukan. Mudah-mudahan benda-benda ni, malam-malam ini, setiap benda yang ada kat surau pada malam ini menjadi mata kepada kita di depan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, kita berazam pada diri kita untuk berakhlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, untuk bercakap dengan perkara-perkara yang baik-baik, hanya bercakap dengan perkara-perkara yang tidak mendatangkan keburukan, hanya bercakap perkara-perkara yang mendatangkan faedah kepada kawan-kawan kita dan sebagainya. Karena itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak kita. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di sini saya mengambil kesempatan untuk memohon kemaafan andai ada tersalah bahasa, terkasar bahasa, terguris jiwa tuan-tuan dan puan-puan, saya mohon kemaafan. Andai ada kesalahan pada maklumat yang saya sampaikan pada malam ini, saya mohon teguran. Mudah-mudahan kita semua dapat berkumpul bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi Muhammad SAW, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Sangat kita kasihi, sangat kita sayangi Nabi Muhammad SAW. Apa buktinya? Apa dalilnya? Kehadiran kita pada malam ini, inilah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kecintaan kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, nabi kita, nabi yang paling teragung, nabi yang paling termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.